turun daripada syurga. Tapi aku beri turun, aku tak beri mu turun saja-saja. Aku beri petunjuk kepadamu. Aku beri tunjuk kamu sesuatu perkara. Aku beri kamu manual book. Aku beri kamu kata bahasa standard lah ni orang panggil kertas kerja. Arwah Tok Guru suka guna perkataan kertas kerja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وحامل القرآن وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيما. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki kepada kita, dapat lagi kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana kita duduk di dalam Raudhatum min Riyadil Jinan, termasuk daripada taman-taman syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa dia sungguh dia cari ilmu, sama ada dia duduk di masjid ataupun dia sungguh cari ilmu, dia pergi pondok, dia pergi sekolah dan dia pergi mana-mana cari ilmu secara online ke ataupun dengan pelbagai cara, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka ini ke dalam menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya terima kasih kepada AJK Masjid Tuan Imam, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ini dan insya-Allah saya nak minta kalau boleh kita dalam dipanggil qasasul Quran, kisah-kisah daripada Al-Quran. Jadi malam ini kita nak fokus tentang kisah Nabi Adam. Dan insya-Allah saya akan kupas benda-benda ni, kisah-kisah ni, iaitu kisah Nabi Adam alaihissalam daripada Quran. Jadi kalau siapa ada peluang tu boleh ambil Quran. Tapi jangan pergi Quran lah. Kalau pergi Quran takut penat. Kalau boleh ada go tu. Dia panggil apa? Rehal. Ada rehal. Kita akhir ayat muka surat ni, saya akan cerita muka surat ni yang mana ada perbincangan yang insya-Allah saya akan kupas. Seperti mana yang diminta oleh masjid, dia meminta saya bawa kisah ataupun sirah. Jadi saya bawa kisah yang mana kisah daripada Al-Quran, dan saya mulakan kali ini dengan kisah iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi apabila kita kecek tentang
kisah Nabi Adam alaihi salam. Maka kisah Nabi Adam alaihi salam ini dia terbahagi kepada 3 bahagian. Dia ada 3 bahagian dalam Quran. Yang pertama, kalau nak tulis boleh tulislah. Yang pertama, kisah Nabi Adam alaihi salam ketika mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua, kisah Nabi Adam alaihi salam ketika mana Nabi Adam alaihi salam mereka ni, dia ni duduk dalam mana? Duduk dalam syurga. Dia duduk dalam syurga. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Adam alaihissalam, dia dibisikkan ataupun ditipu oleh iblis laknatullahi alaih. Ini 3 kisah. Yang mana fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Dan apabila dia turun ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Adam ni tak banyak dah. Jadi kisah yang pertama, fasa yang pertama, hakikat diciptakan. Apabila kita kecek tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ni disebut perkataan Adam saja. Di dalam Quran disebut sebanyak 25 kali. Ada 25 kali, yang mana 25 kali ini terdapat dalam 9 surah. Ada 9 surah, yang mana dia ni ada 25 kali disebut perkataan Nabi Adam alaihissalam. Maka fasa yang pertama ni kita nak tengok cerita bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Tuhan cerita dia nak ciptakan Nabi Adam. Maka boleh buka muka surat pada muka surat ni. Buka muka surat ni Quran. Pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu." Itu yang pertama. Baiklah, boleh baca maksudnya? Boleh baca maksud? Boleh baca maksud? Ayat 30, yes. Baca maksud dia. Iaitu kejap. Dia sebut, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Setiap makhluk ni Allah ciptakan makhluk sebelum ni. Allah ciptakan alam, kemudian Allah ciptakan yang seterusnya, ciptakan yang pertamanya Allah cipta Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Allah ciptakan qalam. Tahu tak qalam ni apa? Qalam, kalam. Sebab tu dalam Quran ada sebut nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam inilah yang menulis segala takdir-takdir kita. Kita ni apa nama? Rezeki kita lagu mana? Ajal kita lagu mana? Jodoh kita lagu mana? Kita mati bila? Di mana tempat kita mati? Maka qalam ni akan ia tulis berlaku. Maka setelah itu Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, kemudian makhluk yang terakhir yang kita perlu tahu, tiba-tiba sebelum 2000 tahun, sebelum 2000 tahun diciptakan Nabi Adam alaihissalam, ada dah makhluk lain 2000 tahun sebelum ni. Sebab tu dia sebut, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku nak rayak ni. Wa id, makna apa wa'id? Apabila jumpa dalam Quran Allah sebut wa'id, maka kita kena tahu bahawasanya kita jenis pelupa. Kita ni tak tahu, tak ingat. Jadi dia suruh ingat. Wa'id
ringkasan kepada wadhkur, dan ingatlah dan sebutlah. Dia nak suruh kita sebut. Sebut pasal apa? Pasal apabila Allah kata kepada malaikat, aku nak ciptakan satu di muka bumi, aku nak ciptakan ada sesuatu makhluk yang aku nak jadikan jadi khalifah atas muka bumi. Bumi ni tuan-tuan, ibu ayah semua, bila kita sekecek bumi, besar mana bumi? Bumi ni besar dia disebut dalam ilmu sains hanya sebesar butir pasir yang mana duduk di lautan. Besar ni. Dia banyak-banyak lagi bumi-bumi di seluruh di dalam lautan ini. Nak katanya bumi ni kecil. Tapi apa kecil-kecil ni debel? Apa kata debel? Allah sebut as-samawati wal ard. Dalam Quran Allah akan sebut langit dan bumi. Allah tak akan sebut langit, lepas tu Allah tak sebut planet kau, Pluto kau, apa nama Allah tak sebut. Sebabnya graviti ataupun bahasa mudah kita kata tunggak kepada paksi kepada alam ini adalah bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Cabut bumi, hancur bumi, sebab tu dia sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ni goncangnya bumi, maka hancur habis benda-benda lain. Mana pusat dia, kita kena tahu pusat paksi kepada alam ini adalah bumi. Sebab tu pentingnya kita faham, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Banyak-banyak planet ni, bapa Allah hantar kita mari ke planet bumi. Sebab bumi adalah tempat untuk kita beraktivitas ataupun kita beraktiviti, kita beribadah, kita buat kerja, kita buat sesuatu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, mu nak buat satu makhluk yang mana dia ni akil wa yufsidu, man yufsidu, dia ni merosakkan, wa yasfiku ad-dima', menumpahkan darah, makna bunuh, buat kerosakan. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddis. Kami ni duduk sentiasa bertasbih kepadamu. Kami duduk bertahmid kepadamu. Kami duduk bertakdis kepadamu. Sentiasa mensuci kamu. Maka ulama menjawab di sini, bukannya malaikat mata dah. Sebab malaikat la ya'suna Allah amma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat tidak pernah dalam hidup dia, dalam kehidupan dia ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba dia tanya, buat meta tanya. Aku nak buat benda apa pun nanya lagi? Meta tak? Ada. Di sini sebab itulah di dalam satu ulama menyebutkan banyak-banyak kisah, banyak-banyak yang disebut bil mala'il a'la id yaqtasimun, disebut di dalam surah Sad bil mala'il a'la id yaqtasimun. Malaikat kata aku tidak pernah tanya gapo-gapo Tuhan buat makhluk gapo-gapo aku tak pernah tanya. Tapi marinya nak buat manusia ni, tiba-tiba dia mari perasaan insting dia mari perasaan dia kata tak kena ni, ada sesuatu tak kena, aku nak tanya. Dia nak tanya je. Bukannya dia ni rawat, tapi dia nak tanya hikmah gapo agak yang mana Allah nak ciptakan manusia ni. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Terus Tuhan jawab, aku ni tahu kamu tak tahu. Ayat 30 ni. Bapa Tuhan orang bijak, nak cerita orang bijak. Orang bijak ni apabila orang kecek, orang tanya sesuatu, kita perasan tak orang bijak ni dia tak akan jawab lah. Dia tunggu dulu, dia kenal dulu siapa dia ni. Dia nak faham dulu apa nak cerita. Sama ada dia jawab melalui perbuatan ataupun dia jawab dengan apa ni? Dengan percakapan. Itu orang bijak. Allah Subhanahu Wa Taala sangat bijak. Dia nak jawab lagu mana? Kita akan tengok nanti. Kita nak give fasa yang pertama dulu diciptakan.
Ada ke tak dalam ayat ni, muka surat 6 ni, tuan-tuan, ibu ayah semua ni, ada tak dia cerita Allah cipta ke Nabi Adam daripada tanah? Ada tak dia cerita pada ayat muka surat 6 ni? Ada tak? Tengah cari. Ada tak? Ada tak perkataan mintin? Ayat 31 tak ada. 32 tak ada. 33 tak ada. 34 tak ada. 35 pun tak ada. 36 tak ada. 37 tak ada. Tak ada belakang menceritakan tentang Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam daripada tanah. Gaji tanya tak? Bapa Quran ni, cerita Quran ni, dia tak ada apa? Dia panggil tak ikut susunan. Tak ikut turutan dia. Kalau kita cerita, patutnya cerita straight kan? Betul tak? Bapa Quran ni dia tak cerita kita. Kecuali cerita Nabi Yusuf alaihi salam saja. Satu surah tu saja. Yang mana Nabi Yusuf alaihi salam disebut di dalam surah Yusuf. Ada surah ya. Allah sebut di dalam surah Ghafir. Walaqad ja'akum Yusuf min qabl. Asal. Satu je. Satu perkataan Yusuf saja disebut dalam surah lain. Bapa? Allah nak rayak. Quran ini bukan buku sejarah. Quran ini bukan cerita. Tapi Quran ini adalah buku hidayah. Quran ini buku hidayah. Mana kata buku Quran ini buku hidayah? Cuba masing-masing. Okay, cuba masing-masing. Ni hak duduk dengar ni. Saya dak kecek pasal apa? Duk kecek pasal Quran. Hak dengar ni dengar tak? Dengar. Menjadi apabila dengar ni, maka dia bersihkan hati. Itulah panggil hidayah. Hebatnya Quran, dengar aja boleh dapat hidayah. Kemudian kita ambil Quran, kita pun tengok Quran, boleh hidayah pun. Dengar hanya tengok je. Pernah diceritakan ada seorang mokcik ni. Dia seorang mokcik tu, saya tulis dari buku ni. Buku ni saya tulis dari panggil Travelogue Nobel Tajwid. Dalam tajuknya dipanggil tajuk Allahumma salli zikirku sadaqallahul azim. Saya ada cerita dalam buku ni. Berkenaan dengan apabila seorang hamba Allah ni, dia ni tak pandang ngaji Quran. Tak pandang ngaji Quran. Tapi gapo yang dia buat setiap hari, dia hanya menyebut. Dia buka je Quran, dia belek Quran, dia belek semuka surat, dia belek helai seterusnya. Dia sentiasa menyebut sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Belek sebut sadaqallahul azim. Belek sebut sadaqallahul azim. Apa makna sadaqallahul azim? Maknanya benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak jenipu. Dan setiap kali di helaian yang dia belek, dia selak ni gapo gitu gini, air mata dia mengalir keluar air mata. Maknanya belek je boleh hidayah dah. Tunjuk boleh hidayah dah. Tengok boleh hidayah dah. Dengar boleh hidayah dah. Faham lagi lah. Amalkan lagi lah. Hafal lagi lah kita mendapat hidayah melalui Quran. Sebab itulah ayat muka surat ke-7 tu. Tengok muka surat ke-7 ni. Allah sebut, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia sebut turun daripada syurga. Tapi aku beri turun, aku tak berimu turun saja-saja. Aku beri petunjuk kepadamu. Aku beri tunjuk kamu sesuatu perkara. Aku beri kamu manual book. Aku beri kamu kata bahasa standard lah ni orang panggil kertas hijau. Arwah Tok Guru suka guna perkataan kertas hijau. Kita nak buat satu projek, maka kita pun buat kertas hijau. Tuhan nak buat manusia ni, maka Tuhan pun buat kertas hijau ya. Sekian aku buatmu sekian mu kena buat gini, mu kena buat gini, mu kena buat gini, mu kena buat gini. Inilah kertas hijau yang Allah Subhanahu Wa Taala. Hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa dia ambil huda ni, siapa dia ambil gani ni, ambil Quran sebagai manual book,
maka dia fala khaufun, maka dia tak akan takut. Maksudnya dia akan tenang sama-sama. Dia akan selamat. Dia akan aman sama-sama. Fala khauf, dia tak akan takut. Dia tak akan takut sekiranya orang ni nak bunuh dia ke, sekiranya orang ni buat nyaknya ke dia ke, ataupun majikan tak beri duit dia ke, majikan tak bayar duit dia ke, dia tak takut. Orang tak beri rezeki ke, dia tak takut. Sebab dia yakin bahawasanya rezeki itu milik Allah SWT. Nak yakin situ. Jadi mana tempat dia? Kena tengok Quran. Baru kita faham. Berarti dia kata, fala khaufun. Kita tak akan takut. Wala hum yahzanun. Dan kita tak akan sedih. Sedih tu makna kita akan tenang. Siapa dia, hidup dia dilanda depression, dilanda stres, dilanda tak bahagia, dilanda resah, dilanda gelisah, maka ambillah Quran. Quranlah ubat hati kita. Quranlah yang akan bawa kita kepada ketenangan hidup. Kita tak akan rasa serabut. Kita tak akan rasa kita ni tak ada apa-apa satu. Maka situlah benda yang saya nak kongsikan untuk teaser-teaser. Dia banyak lagi ni. Pasal-pasal. Maka kita akan tengok pasal diciptakan Nabi Adam AS. Dia tak cerita ni, dia tak cerita dalam surah Baqarah. Dalam surah Baqarah dia tak cerita. Bapa dia tak cerita. Kita kena faham. Setiap surah ni dia ada tema dia. Tema surah Baqarah, atau mudah nak faham tema ni, payah nak faham. Kita nak beri mudah kita faham. Setiap surah itu ada masalah, ada solution dia. Tulis, ada apa? Ada masalah, ada solution dia. Ada masalah, ada solusi dia. Masalah yang dihadapi di dalam surah Al-Baqarah. Dia nak cerita tentang orang ni, dia buat apa? Dia buat Tuhan. Dia buat Tuhan tu dia siapa? Dia manusia. Bani Israel. Siapa dia buat Tuhan? Bani Israel, nama dia Samiri. Letak dalam kepala kita, zaman Nabi Musa ada dua orang nama Musa. Yang pertama dipanggil Musa As-Samiri. Seorang lagi Musa, iaitu Musa bin Imran, iaitu Nabi Musa AS. Musa As-Samiri ni lah buat Baqarah. Baqarah tu apa nama? Lembu. Tuan-tuan tengok, kedak lembu lah ni ada lagi, kedak lembu lah ni. Zaman kita lah ni ada kedak lembu? Ada. Siapa semua lembu? Orang yang dia ni beragama India tu semua lembu. Siapa lagi macam ni sembah lembu ni? Sembah bagai gini. Teori konspirasi. Saya dia. Gaji tengok nak konsep-konsep. Bapa tiba-tiba ada lembu, saya tak? Bapa tiba-tiba. Hak baru ni, apa ni? Hak play. Hak play. Bukan ku play tak? Hak play. Bapa? Tiba-tiba dia pakar kau tu. Bapa nak pakai consume lagu tu tu? Bapa nak pakai consume lah, mata sebutir tu? Setiap agama ni, dia faham darjah ni, setiap agama ni berbeza. Agama Islam saja yang faham, agama Islam, dia faham darjah ni, mata dia sebelah kanan okey, sebelah kiri ni tubik, jala tubik. Buta ni, buta sebelah. Dalam rambut khiting. Rambut khiting, jala tubik. Gapo lagi ada pada dia? Tuai pendek. Gemuk. boleh payah tak? Kok pelik kan? Sebab tu kawan tu, orang nyanyi Coldplay tu, dia pakai tak comel kita mau. Orang berjuta dak lah. Boleh kata 10,000 ni, pakai tengok dia belakang, suka dia belakang. Padahal tu tak semar pun. Dia pakai tak comel. Bapa orang jadi suka? Situ bahaya. Itu anasir-anasir dulu lagi. Kalau setara tu lah kawan tu,
orang boleh ikut belakang pakai siapa tahap. Kalau orang royak cerita pasal keburukan komplain, oh dia surai gen sup Facebook. Oh, put TikTok surai balik. Mu tahu mana gini. Patut hak ki bukan semua hak pakai tudung. Hak tak pakai tudung. Pakai tudung ada juga ki. Nak katanya bahayanya dunia akhir zaman. Jadi kita sambung. Jadinya yang pertama dia tak cerita ni, dia tak cerita apa yang dia tak cerita, dia nak jawab gini, dia nak jawab demo kata lembu ni Tuhan. Siapa dia buat lembu tu? Tidak demo buat. Musa Samiri buat demo buat. Siapa dia buat demo? Faham? Masalah di dalam surah Al-Baqarah ni Allah nak cerita masalah siapa buat lembu tu. Siapa buat lembu tu? Musa Samiri. Apabila Musa Samiri buat, siapa buat Musa Samiri? Siapa dia buat Musa Samiri? Allah. Sebab tu dia bawa cerita wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab tu dia cerita dulu dalam surah ni. Aku nak bawa cerita ni. Kalau mu rasa pening, mu ada masalah, siapa dia buat lembu? Maka orang pun jawab, Musa Samiri buat lembu. Maka orang ni tanya lagi, siapa dia buat Musa Samiri? Tak boleh nak jawab. Jadi dia pun carilah dalam surah Baqarah. Mana jawapan dia, Abang Hakam? Mana jawapan dia? Pada ayat 30 tu lah jawapan dia. Ayat 30 tu lah jawapan kepada mana kata siapa buat Musa Samiri, iaitu yang buat Musa Samiri itu dia sebab dia keturunan Nabi Adam. Siapa dia buat Nabi Adam? Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Siapa faham ni? Dia nampak dah Quran ini menyelesaikan masalah. Nampak dah? Abang nampak dah? Quran ini menyelesaikan masalah. Itulah cara Tuhan ni. Dia tak bawa Quran, dia tak bawa cerita, dia tak bawa cerita straight je. Kalau buku hak saya cerita ni, dia straight cerita. Tapi tak boleh lawan buku Quran Tuhan. Dia bukan buku cerita, dia buku hidayah. Quran ni buku hidayah. Jadi kita pun nak cari. Nak cari apa pula ni? Fasa penciptaan. Kita diciptakan lagu mana? Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia bawa cerita yang seterusnya. Kita boleh buka dalam surah Al-Hijr. Tak laju dah kan? Kalau laju ayat dah. Kalau laju ayat. Kalau saya biasa bawa ceramah lain. Kita bawa ceramah, kita ceramah je. Kalau tak faham, ujung baru nak nanya boleh. Hak ni tak faham ayat. Saya akan cerita. Maka bukalah muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 263. Buka muka surat 263. Buka muka surat 263. Maka tengok ayat yang ke-26. Jumpa ayat 26 tu. Dia sebut apa? Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ni cerita dia. Sebelum kita bawa cerita, letak dulu, ni ambil ilmu luar mata, pakai ambil ilmu luar mata. Makhluk yang Allah ciptakan yang bernama manusia ini, dia ada 4 tambah 4 unsur. Dia ada 4 tambah 4 unsur. Unsur yang pertama, unsur apa nama? Orang tua tu dulu sebut apa? Demo ni unsur api. Ada dengar? Demo ni unsur angin. Ada dengar? Demo ni unsur tanah. Demo ni unsur air. Kita ni unsur tanah, kemudian unsur air, unsur api, unsur apa lagi? Angin. Berapa angin? Ada kena orang kena angin medu? Medu angin? Saya lah. Kita makan pulut kat, minta maaf lah. Makan pulut mentah. Kita suka makan nasi daging. Makan nasi daging tu,
Kita tahu dah lepas ni mesti kena tidur. Apa sakit? Angin. Tapi tak makan, tak sedap. Tapi masuk umur 31 ni, dia kena cut banyak lah. Masuk umur 31 ni, saya start puasa gitu, saya start cut gula, cut sugar. Saya minum air masak, minum air yang tak ada gula. Makan lagi, sikit lagi. Manis. Tapi kita cut lah. Kita nak jaga kesihatan. Kita nak berdakwah ni, kalau kita sakit, nak dakwah lagu mana? Betul tak? Kita jagalah kesihatan Tuhan bagi. Jadi 4 unsur tadi. Yang kelima ini disebut sebutnya nuraniyun. Sebut tulis dia. Nuraniyun. Ataupun bahasa Melayu kita sebut apa? Nurani. Duk sebut nurani itu ambil daripada nuraniyun. Nuraniyun. Jalan dak ejak dia. Nuraniyun, nurani. Maka nurani ini, hati nurani ini faham lagu mana? Abang akan faham lagu mana hati nurani ini? Tak faham? Hati nurani ini ada 4 pula unsur dia. Unsur yang pertama sini. Apa sini ni? Akal. Unsur pertama akal. Unsur yang kedua iaitu dipanggil ruh. Unsur yang ketiga dipanggil apa nama? Akal, roh, nafsu. Yang ketiga nafsu. Dan yang keempat jasad kita. Jasad kita. Ataupun satu lagi, tulis dulu tanda tanya. Kalau saya ingat saya ayat balik. Yang keempat tu saya tak ingat. Jadi yang pentingnya dia ada berapa semua? 8. 4 tambah 4. 4 tambah 4. Unsur yang pertama tanah dengan air. Bapa sebut tanah dengan air? Bapa sebut tanah dengan air? Mari kita tengok sasa. Manusia ini ada 8 unsur. Yang seterusnya Allah sebut jin. Jin ni wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dia dijadikan unsur api. Daripada dia api. Kemudian angin. Kemudian rohani dia ada. Cuma rohani dia beza dengan kita. Akal dia tak serupa dengan akal kita. Cara nafsu dia tak serupa dengan nafsu kita. Akal, nafsu, apa lagi? Akal, nafsu, roh dia tak serupa dengan roh kita. Gapo dia tak ada? Gapo dia tak ada? Gapo dia tak ada? Kulit ni. Sebab itulah kita contohnya lah ni ada jin lah ni. Jangan royak saya nampak jin dah. Contoh ada jin kan. Kita pun buat gini. Kita berasa ada jin? Tak berasa. Sebab apa? Dia tak ada unsur tanah dengan air. Sebab itulah Tuhan sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baiknya. Waktu dia deki. Allah lah. Bapalah dia ni ada puluk tanah. Aku ni gini je. Tak boleh setu. Orang lain tak boleh setu. Tak comel, tak semak. Itulah sebab kita kena tahu kita ni yang sebaik-baik. Kemudian yang seterusnya unsur apa lagi? Ni wa idqa ayat 28 tu. Wa idqala rabbuka lil malaikah. Mula-mula manusia. Kemudian jin. Bangsa jin yang kedua, bangsa dia nama apa? Iblis. Berapa dah 3? Manusia, jin dengan iblis. Dia jin dengan iblis ni dia daripada keturunan yang sama tapi ia pecah 2. Kemudian yang ketiga, bangsa ataupun yang disebut makhluk yang keempat disebut sebagai malaikat. Malaikat dia tak ada unsur tanah. Malaikat tak ada unsur air. Malaikat tak ada unsur angin. Malaikat tak ada unsur api. Dia direct daripada unsur yang dipanggil sebagai ruh. Dia ruh direct. Lagu mana ruh?
Jangan tanya kita. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Apabila ditanya apabila ditanya tentang ruh, maka kita jawab, qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh ini urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan ilmu kecuali sikit je. Yang keempat, gapo kita tinggal? Yang kelima, binatang. Binatang dia ada unsur apa binatang? Tanah ada, air ada, api ada, angin ada. Gapo dia tak ada? Roh ada. Gapo dia tak ada? Akal. Nafsu ada nafsu? Nafsu ada. Akal je tak ada. Jadi sempurna ke tak 8 unsur tadi? Tak. Siapa dia orang sempurna? Makhluk mana orang sempurna ada 8 unsur? Manusia kita sempurna. Sebab itulah malaikat tu lah ni bagi tahu. Oh gitu. Dia cerita. Gitu tu dia jawab dia tu. Dalam surah Baqarah. Dia tak jawab sini. Dia tak jawab sini. Maka kita tengok unsur-unsur yang pertama, kita tengok ayat 20 ni. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Ayat 20 ni. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam daripada tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Nama apa dah tu Haji? Tu Haji. Nama apa? Oh panggil. Abel. Panggil. Cikgu. Cikgu rasa-rasa cikgu ni daripada tanah mana? Terus jawab. Mari tanah mana? Cikgu tanya pula, ustaz tanah daripada mana? Tanya pula. Ni nak jawab. Apabila seseorang itu dia melakukan hubungan di antara suami isteri, maka ketika itu dia panggil dalam bahasa Melayu air mani, dalam bahasa Arab mahinun, ataupun nutfah, dalam bahasa standard kita panggil sperma. Bila dia masuk je, sperma masuk dalam rahim wanita, maka malaikat yang menjaga rahim itu dia letak atas tangan dia. Letak je atas tangan dia ni, maka dia persembahkan dekat Allah. Allah nak jadi orang ke tak ni? Nak jadi orang ke tak ni? Kalaulah Allah kata nak jadi orang, maka air mani ini dia akan ambil, dia akan pergi mana? Dia akan pergi cari tanah yang mana menjadi tempat yang kita akan mati nanti. Dia pun kau capu. Jadilah kita situ. Sebab itulah kalau kita nak tahu kita ni asal daripada tanah mana, maka kita tengok kita mati mana. Tapi cikgu masa tu tak tahu dah lah. Muka tak ada dah. Kita sini kalau hidup ni kita tahu lah. Oh dia ni asal sini. Dulu saya dengar kita ni asal daripada tanah, ambil daripada tanah tempat kita gali kubur. Saya mikir orang ni rakyat saja. Kau kecek saja. Gimai rupanya itu ada dalam kitab. Bukan kecek saja. Oh gitu cerita dia. Dalam Quran dia sebut dalam surah apa? Dalam surah Taha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita buka dah. Boleh dah kita buka dah. Kalau nak ngaji cara nak faham Quran, kena lagu ni dia pergi buka situ. Sebab Quran ni bukan cerita, buku cerita, cerita tak. Tengok ayat 315. Muka surat 315 sana. Muka surat 315. Tengok muka surat 315. Tengok ayat yang ke-55. Tengok ayat yang ke-55 dia katakan apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Dia kata apa? Tengok ayat 55. Daripada tanah itulah kami ciptakan kamu. Jadi baca ayat ni boleh faham tak apa ni? Lagu mana daripada tanah ni? Maksudnya air mani yang masuk daripada rahim wanita tadi, maka air mani itu dia ambil oleh malaikat, dia beri gimana? Dia ambil tanah kubur kita akan mati nanti. Maka dia bergaul-gaul. Gaul gini ke? Jangan tanyalah, tu kerja malaikat. Tak nampaklah kita cara lagu mana tu. Nampak faham? Wa fiha nu'idukum. Bapa dia kata wa fiha nu'idukum, kita akan dikembalikan. Ada tak kita kembali pani kita kembali dalam sungai? Orang mati dalam sungai cerita lain. Tapi kita akan dikebumikan di dalam tanah juga. Kita duduk mana? Di bumi. Kita asal daripada mana? Asal daripada tanah. Sebab itu nama Adam alaihissalam. Adam itu maksud dia adim. Adim itu maksud dia apa? Maksud dia tanah. Adam itu maksudnya tanah. Kita kena faham. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka daripada sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Makna kita akan dibangkitkan di pada mahsyar nanti. Nampak tak? Nampak tak perjalanan kita? Kita ni adalah makhluk yang sempurna. Mungkin ada di antara kita kata orang ni dia apa? Tangan dia tak ada kan? Tangan dia tak ada, tak cukup sifat dia, tak cukup gini-gini. Tapi cukup dak 8 unsur tadi? 8 unsur cukup ke tak? 8 unsur. Dia cuma mata dia tak dapat melihat, tetapi 8 unsur tu ada ke tak? Daripada tanah ada, daripada air ada, api ada dalam dia. Sebab itulah orang kata kah? Nemo ni jangan nak panah bagai gak. Apa sebab panah bagai? Sebab apa muka kita ni kalau panah, marah sangat-sangat muka kita ni jadi merah. Apa? Sebab panah dah lah. Panah-panah pergi carilah juga air ke apa? Air ke apa dah? Air putih dah. Bukan air dia. Air putih ni, air putih tu. Allah, nama ke apa? Ada laborator kecil tu. Air cap badak. Air cap badak. Air cap badak. Saya kalau makan durian ke, makan kambing ke, panah-panah ke tu saya cari ke tu. Air cap badak. Nak sejuk. Berapa panah? Sebab kita ni ada unsur ke apa? Api. Tapi kalau demo gi bakar, berapa bakar mana api dengan api boleh bakar? Kalau tak kan. Jin, setan, masuk dalam api neraka tak serang ke apa? Dia ada yang tak apa demo diri. Dia tak apa. Ni kulit berapa serang? Faham? Nak suruh kita faham. Jangan tak apa sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita fahamlah sini, kita ni asal daripada mana? Kita ni yang paling sempurna. Boleh dah? Nak berhenti kau nak sambung sikit lagi? Boleh lagi? Dia ya, orang lain tak tahu. Nak sambung lagi ke? Boleh sikit lagi? Okey, boleh. Okay, kita sambung. Ayat surah dalam surah Al-Hijr ni. Daripada surah Al-Hijr tadi, muka surat 203 tadi. Muka surat 203 tadi, muka surat berapa? Muka surat 263. Maka bapa dia cerita ni. Dia cerita manusia ayat 26 manusia. Ayat 27 dia cerita ke apa? 27 ke apa? Abang Akam? 27. Jan ke apa jan? Jin. Okey. Kemudian ayat 28. 28 ke apa? 28 malaikat. Setan lepas ni, setan jin lepas ni ayat 32 tu, iblis tu, ayat 32. Kemudian binatang. Bapa dia tak sebut binatang dalam surah ni. Dalam surah ni dia tak sebut binatang. Mu nak cari binatang, maka mu carilah binatang selepas surah ni. Selepas surah Al-Hijr, surah apa? Buka muka surat 207. Selepas surah Al-Hijr, surah apa?
An-Nahli. An-Nahli ni surah apa? Surah apa An-Nahli? Lebah. Lebah tu apa? Lebah tu tidak binatang. Gapo tak ada lagi? Gapo tak ada lagi? Batu. Batu di mana? Batu dalam surah Al-Hijr. Al-Hijr tu batu. Macam mana nak tulis Quran? Macam mana nak susun Quran? Macam mana? Kalau kita betul-betul kaji. Boleh nampak? Kita saya beri contoh ngelah sebelum kita nak sambung nanti lain kali insya-Allah. Ayat yang ke 9 muka surat 262. Ayat yang ke 9 262. Muka surat 262 muka surat 262 ayat ke 9. Betul dah sebut. Dia sebut apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin wa inna lahu lahafizun. Wahai rakyat, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan pasti kami pula akan memeliharanya. Nak kata Quran ni Allah yang turun, Allah yang jaga. Ayat ni nak cerita bahawasanya siapa nak ngapa Quran, maka dia kena faham ayat ni. Mu nak ngapa Quran, ingat Quran. Macam mana kita nak ingat Quran? Maka kita kena jaga Allah. Ihfazillah yahfazuka. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Bapa dia duduk dalam surah ni? Bapa dia duduk dalam surah ni? Dia tak duduk dalam surah lain. Dia duduk dalam surah batu. Bapa dia duduk dalam surah batu? Kalau kita ngapa Quran, kalau kita air ni air, tidak ada yang mau tulis. Ni air ni, contoh air ni tapi payah nak apa dah. Air ni kita tulis atas air. Mudah ke tak hilang? Mudah hilang. Tapi kalau kita tulis atas batu, mudah ke tak hilang? Tulis atas batu, mudah hilang tak? Tak hilang dah lah. Sebab tu kita kena ngapa sama seperti mana kita memahak tulis atas batu. Kalau nak ngapa Quran, ukirlah seperti mana engkau ukir di atas batu. Batu dia tulis surah apa? Al-Hijr. Nampak? Nampak tak cerita Al-Hijr? Batu. Itulah salah satu benda yang kita hari ni, bapa perlunya kita faham Quran, bapa perlunya kita faham kisah-kisah daripada Quran. Kalau nak cerita pasal kisah cerita, baik saya buka tajuk, hari ni kita belajar sejarah. Nak belajar sejarah boleh. Maka adalah orang tidur nanti. Ada sejarah kan. Sejarah ni bukan semua orang minat. Tapi kita nak ambil ibrah. Kita nak ambil tauladan daripada kisah-kisah yang dibawa daripada Quran. Kita nampak sah-sah. Dulu saya faham, bapalah Quran ni. Meta cerita duk ayat ni. Meta cerita duk ayat ni. Meta cerita duk ayat ni. Apa yang tak buat serik gitu. Mudah ke nak faham. Maka lepas kita ngaji, maka barulah Allah bagi kefahaman kepada kita. Quran ini adalah bukannya buku cerita. Quran ini adalah bukannya buku sejarah. Quran ini bukannya buku fakta. Quran ini bukannya buku yang menceritakan benda-benda mengarut ataupun benda-benda hadapan ke tidak. Quran ini adalah suatu buku hidayah untuk kita. Siapa dapat ambil Quran, maka dia ingat ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-37 dalam surah Al-Baqarah kita sebut tadi, qulnah bitu. Pergi ayat ni. Hari ni semua orang pakat ngapa ayat ni. Buka ngelah ni buka surat 7. Buka surat 7 ayat 38, ayat 38. Ngapa ayat ni? Ngapa sa ya? Ngapa sa? Faman tabi'a hudan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Rasa tak kita baca gapo ni? Rasa tak kita baca gapo fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun? Kita baca masa mana? Masa kita nak tahlil. Wala hum yahzanun. Gana dah kita baca tahlil kita?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat haq. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha numat insyaallah ta'ala min amin. Innal ladzina amanu wa amanu 'amilus salihati wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa kata? Kita dah baca sama tapi kita tak perasan aja. Jadi kita apabila kita nak tahlil ni, kita letak dalam minda kita bahawasanya kalau kita nak fala khaufun, kita tak kita dalam berada ketakutan, kita nak tenang, kita nak nyamai, kita nak selesa, maka ambillah Quran sebagai pedoman hidup. Maka kalau kita nak tak tiap, tak sedih, tak jadi stres, tak depression, yang kita nak ketenangan hidup, maka ambillah Quran. Sebab Quran itu hidayah. Hidayah iaitu buku hidayah kita. Jadi sekadar itu saja. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah ada masa lagi, ada peluang lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Pasal dia ni baru nak ciptakan baru ni. Nak ciptakan ni tak habis lagi. Dia ada beberapa dalam lebih kurang 3 surah yang menceritakan berapa ayat ni, surah ni dia letak salsalin. Ayat lain dia sebut dalam surah, contoh dalam surah apa? Dalam surah Ar-Rahman, min salsalin kal fakhar. Berapa tu yang sebut salsalin kal fakhar? Ada sebabnya belaka. Jadi sekadar itu sajalah. Mulalah kalau nak cerita belaka tak habislah maknanya. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Untuk next ni kalau nak sedap mudah faham, sedia lalulah Quran. Cuma saya minta lah Quran tu tak usah pergi sini lah. Sebab apa? Penat. Sebab nak cari ni sedap letak atas ni. Lepas tu kan kalau boleh ada boleh nulis lah bagi kita nampak. Ni ayat ni. Nak dengar saja pun boleh, tak ada masalah. Jadi saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.